Sesiapa yang menghendaki faedah di akhirat, kami akan menambah faedah yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menghendaki kebaikan di dunia, kami beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu, dan tidak ada untuknya suatu bahagian di akhirat kelak. Bahagian yang kedua, bagi orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, seharusnya jauh daripada unsur-unsur keduniaan, jauh daripada unsur-unsur untuk mengejar harta, pangkat, kemegahan ataupun untuk bersaing dengan rakan-rakannya. Itu dijadikan sebagai niatnya. Bahkan bagi orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, perlu jauh daripada usaha untuk mendapatkan pujian daripada manusia, memalingkan perhatian orang ramai kepadanya, ataupun sebarang niat yang seumpama dengannya. Ketika seseorang itu mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai, tidak boleh dia mencampurkan niatnya dengan unsur lain, dengan tamak. Sama ada unsur itu bersifat harta ataupun habuan berdasarkan perkhidmatan yang diberikan, walaupun sedikit dan walaupun ia berbentuk hadiah, yang mana hadiah atau bayaran tertentu wajib diberikan oleh orang ramai jika hendak berguru dengannya. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahagian ini kita melihat bahawa ada suatu amaran yang keras bagi orang yang mengajar tetapi untuk mendapatkan dunia. Bahkan ketika mana ada orang yang belajar untuk mendapatkan dunia semata-mata, itu juga diberikan amaran. Antaranya daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang menuntut ilmu yang membawa kepada keredaan Allah tetapi dia tidak menuntutnya melainkan bagi mendapat habuan dunia, dia tidak akan mencium haruman syurga pada hari kiamat kelak. Dan disebut juga dalam hadis yang lain, iaitu daripada Anas, Huzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesiapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, bagi menunjukkan kehebatan dan bersaing dengan para ulama, ataupun bagi mendapatkan perhatian orang ramai, maka ambillah tempat duduknya di dalam neraka. Dan satu lagi, mari kita lihat sebagai penutup kepada bahagian kedua ini, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Sadaqallahul azim. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup di dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang dikehendaki bagi sesiapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan untuknya neraka Jahannam bagi membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir dari rahmat Allah. Justru mari kita sama-sama luruskan niat kita, perhalusi perkara ini, agar ketika mana kita belajar ataupun ketika mana kita mengajarkan ilmu, harus jauh daripada unsur-unsur keduniaan semata-mata. Bahkan perlu diingatkan kepada diri untuk sentiasa mendekati niatnya agar mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada bahagian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.